إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. InsyaAllah hari ini kita nak tengok sifat orang Yahudi dalam surah Al-Ma'idah. Kesilapan-kesilapan mereka, kemurkaan mereka terhadap Allah dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ma'idah penuh dengan ayat suci yang membongkarkan penipuan dan kejahatan dan kelicinan orang Yahudi. Banyak, tapi saya kena kupas beberapa ayat. Terutamanya Allah Subhanahu wa taala sebut, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Kesalahan pertama Bani Israel, Yahudi ni memungkir janji dengan Allah. Janji mereka dengan Allah, dirikan salat. Tengok, as-salat. Saya nak sebut kejahatan Bani Israel, kejahatan Yahudi, supaya kita ukur dan supaya kita mencerminkan kesalahan kita umat Islam. Adakah kita sama dengan Yahudi ataupun lebih teruk daripada mereka? Sebab kenapa mereka menjadi bangsa yang boleh menghina umat Islam? Kenapa mereka boleh menjadi bangsa yang boleh ambil Palestin, tanah umat Islam? Palestin, Masjidul Aqsa sebenarnya bukan tempat mereka. Dan Masjidul Aqsa bukan milik orang Palestin sahaja sebenarnya. Ni ramai orang kita tak faham. Palestin, bumi Al-Masjidul Aqsa adalah milik umat Islam keseluruhan. Hatta Masjidul Haram, Makkah, Masjid Madinah bukan milik orang Saudi. Ni milik umat Islam keseluruhan. Dan saya minta maaf, mungkin saya kasar kalau saya kata Al Saud, wallahu alam, mereka ni ada hubungan kait dengan Yahudi yang sangat kuat. Wallahu alam. Bagi saya Al Saud satu fitnah bagi umat Islam. Minta maaf. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia ingat sunnah Panji At-Tauhid ada kaitan dengan kerajaan Arab Saudi. Tak ada kaitan. Cuma Allah Subhanahu wa taala bagi mereka menguasai. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha.
Palestin adalah milik umat Islam. Tapi bagaimana bangsa yang dilaknat oleh Allah? Fabima naqdihim, kita sambung balik. Salat, Allah Subhanahu wa taala ambil perjanjian dengan Bani Israel, dirikan salat, bayar zakat. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakat wa amantum bi rusuli. Dan juga wajib bagi Bani Israel beriman dengan semua nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan, bukan hanya nabi yang daripada keturunan Bani Israel, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya mereka kena beriman kepada Rasulullah dan sokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikut baginda alaihi salatu wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum, kerana mereka mungkir janji dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Waja'alna qulubahum qasiyah, hati mereka menjadi hati yang sangat keras. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, sentiasa hukum Allah mereka akan ubah. Ni kita akan tengok dalam satu hadis. Baik, kita tengok lagi satu ayat. Sebab masa kita hari ni tak suntuk, saya tak nak panjang, kesian jemaah kadang-kala dia nak cabut awal. Saya ni duk cakap sampai setengah jam, haram. Kesian kat dia orang. Jadi insya-Allah kita akan buat dalam 25 minit. Tengok satu ayat. Kalau tak silap tadi ayat 12 dan 13. Ada ayat yang dalam ayat wallahu alam 34. Nah, mungkin kalau tak silap. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan perangai orang Yahudi dan orang munafik. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr من الذين قالوا لا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين هادوا. Cuba tengok ayat dia. Ya ayuhal rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim. Tengok. Wa lam tu'min qulubuhum. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن لم يرد الله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيوة. Kalau tak silap ayat 40, tak pasti ayat berapa. Kalau nak tengok ayat yang saya baca ni, ya, jumpa? 41. Masya-Allah, terbaik. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sedih. Tahu tak tuan-tuan? Siapa yang paling menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang munafik. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Ada golongan yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berpaling tadah. Orang munafik, dia duduk tengah. Orang munafik bila pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar ayat Al-Quran, dengar wahyu, mereka ikut. Tapi mereka akan pergi ke orang Yahudi, dengar kata orang Yahudi, maka mereka akan berpaling tadah. Sebab itulah ada di kalangan orang Islam, dia baca Quran dan hadis, tapi bila pergi ke orang Yahudi dan Nasrani, dia berubah. Kita akan tengok macam mana. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Cepat kafir. Min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum.
bukan di kalangan sahabat. Bukan, tapi orang munafik seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay, apa jua orang Yahudi kata, dia ikut. Sebab dia kata, ni sekutu aku, tak boleh buat jahat. Orang kita ni orang Yahudi. Sebab tu Allah kata, minal ladzina qalu amanna bi afwahihim. Mereka kata kami beriman kepada Allah dan Rasul, tapi hanya di mulut, di bibir. Walam tu'min qulubuhum. Kemudian musuh Rasulullah yang kedua, wa minal ladzina hadu, orang Yahudi, samma'una lil kadhib, samma'una liqaumin akharin, yuharri'ani. Perangai orang Yahudi yang paling jelas. Saya nak minta tumpu sekejap dengan poin ini, supaya teman-teman insya-Allah akan tengok perangai orang Yahudi musuh Allah, dan perangai ini ada ke tidak dalam umat Islam sekarang. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Tahrif, tuan-tuan rahmati Allah. Kita ingat orang Yahudi dulu di zaman Rasulullah, kita ingat mereka telah ubah ayat-ayat Taurat. Tidak. Mereka ubah hukum Allah yang tertera dalam kitab At-Taurat, tapi mereka ubah hukum dia dalam keadaan manipulasi. Betul saya sebut? Betul tak? Manipulasi. Sahih ana al-fuduha mazbut? Nah. Manipulasi hukum Allah. Hukum Allah ada dalam At-Taurat, tidak diubah, tidak dipadam. Hukum Allah ada, tapi ulama mereka, tengok, ulama mereka tutup ayat-ayat yang boleh menjelaskan hukum Allah. Okey, hadis Rasulullah akan jelaskan poin ini. Hadis Abdullah bin Umar, rawahul Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari dalam 5 tempat. Dalam tafsirul Quran, Kitabul Hudud wal Qisas. Yang ni kita akan tengok perangai ulama Islam yang jahat, khususnya di zaman kita ini. Sebab itulah kadang-kadang kalau saya sakit hati dengan ulama yang glamour ni, jangan, maafkan saya. Tengok hadis ni. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ja'a al-yahud ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa imra'atin qad zanaya. Orang Yahudi datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi telah bawa lelaki dan perempuan yang telah berzina. Lelaki ada isteri dan perempuan ni ada suami. Maksudnya masing-masing muhsan. Muhsan yakni telah ada pasangan. Bukan maksudnya kalau bukan muhsan yakni tak kahwin lagi. Tapi muhsan, lelaki Yahudi dan perempuan Yahudi berzina, maka orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka, padri Yahudi, rabai mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Muhammad, hadha rajulun wa imra'ah minna qad zanaya. Fahkum bainahum. Oh, kononnya mereka nak rujuk hukum kepada Rasulullah. Tengok jahat Yahudi. Adakah mereka rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sunnah Rasulullah? Dengar ni. Adakah mereka rujuk kepada Rasulullah supaya ambil hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka percaya kat Nabi Muhammad, ataupun kerana ada tujuan lain? Tengok orang Yahudi licik. Mereka bukan nak ambil sunnah, mereka bukan nak ambil hukuman Rasulullah, mereka bukan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengadil dalam isu zina, tapi ada motif tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu. Sebab tu kita kata al-wahyu Quranun wa sunnah. Wahyi bukan hanya Quran. Al-wahyi Quranun wa sunnah. Datang Jibril bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya mereka, "Madza tajiduna fi at-Taurah?" Apakah hukum lelaki perempuan yang telah berkahwin tapi berzina? Apakah hukum dia dalam kitab At-Taurat, kitab kamu? Sebab At-Taurat, tuan-tuan rahmati Allah, jangan ingat mereka telah ubah At-Taurat kata-kata huruf, tak. Mereka ubah hukum. Dan antara masalah orang Yahudi, kebanyakan orang Bani Israel adalah orang awam.
tak ngaji, tak baca, tak rujuk. Maka siapa yang boleh tipu mereka? Siapa? Ulama. Kerosakan ilmu Bani Israel adalah ulama mereka. Orang awam tak baca. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun." Macam kita umat Islam. Kadang-kadang kita petik hadis Rasulullah, ada orang ingat Quran. Sungguh. Saya jumpa budak TikTok yang bukan sesat tapi jahil. Budak ni dia baca satu ayat tapi dikata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Astaghfirullah. Ni ayat surah Al-Hujurat. Budak ni kata Rasulullah. Budak TikTok dan follower dia bukan seorang 1,000 2,000. Follower dia beratus ribu. Dan budak ini boleh naik kerana dia zikir Wahabi. Budak TikTok. Budak rambut panjang, korang boleh tengok dia. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Sedangkan ini bukan kata Rasulullah, ni Quran. Nampak tak kejahilan masyarakat kita mengenai Quran dan hadis? Begitu juga Bani Israel. Ramai pendeta Bani Israel boleh manipulasi hukum Allah kerana orang awam Bani Israel jahil. Sama ke tak dengan kita? Sama ke tak? Tak setuju? Tak setuju? Sama ke tak? Sama. Orang kita tahu tak qala Allah, qala Rasul? Tak tahu. Dia kata ustaz, kata tuan guru. Tu dia tahu. Ataupun aku tengok pemain bola Ronaldo kata begini. Astaghfirullah. Jadi orang Bani Israel bila datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mereka nak rujuk kepada baginda mengenai hukum lelaki dan perempuan berzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma tajiduna fit Taurah? Ma tajiduna fi kitabikum?" Apakah hukum lelaki dan perempuan yang masing-masing ada suami ataupun isteri tapi mereka berzina? Qalu, tengok mereka bagaimana ubah hukum Allah. Qalu, "Ya Muhammad, najidu annana nuhammimuhum wa nushhirahum bainan nas thumma najliduhum." Mereka kata hukum kami dalam At-Taurat, kami akan mandikan lelaki perempuan yang berzina, kami akan mandikan mereka sampai basah daripada atas sampai bawah tubuh pelaku zina. Kemudian kami akan heret bagi mereka naik atas keldai dan kita akan bagi pelaku zina ini di tawaf ataupun dibawa jaja setiap lorong di Madinah supaya orang tahu inilah pelaku zina. Kemudian kami akan sebat. Ketika itu dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ada seorang sahabat bekas pendeta iaitu Abdullah ibn Salam. Allahu akbar. Seorang sahabat, dia asal Yahudi tapi masuk Islam, dia betul-betul beriman kepada Allah, berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia seorang sahabat yang dimuliakan oleh Allah sebab dia ikhlas. Abdullah ibn Salam, kisah dia sangat menarik tapi bukan tajuk kita hari ini. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dikata, ya Rasulullah, dikata, ya Rasulullah, wallahi innahum lakadzibun. Dan Abdullah bin Salam kata, kadzabtum, kamu penipu. Abdullah bin Salam telah membongkarkan penipuan pendeta-pendeta Yahudi yang kononnya kata hukum Allah dalam At-Taurat, kalau pelaku zina yang telah kahwin, hukum dia kena dimandikan dan kemudian disebat. Abdullah bin Salam kata, kamu tipu dan pendusta atas Allah. Ahdirut Taurah. Abdullah bin Salam kata, ambil Taurah. Dan Abdullah, dalam satu riwayat, Abdullah bin Salam kata, ya Rasulullah, suruh orang Yahudi rabai-rabai ini bawa At-Taurah. Qal fa ahdirut Taurah fa jaa midrasuhum. Al-midras, ketua Yahudi yang akan jaga Taurat. Tengok, bukan macam kita orang Yahudi ni, Taurat bukan sebarangan orang boleh baca. Hanya tokoh tertentu dia akan simpan di bilik dan akan kunci pintu. Maksudnya
Kelebihan umat Islam, kita Al-Quran ada, betul tak? Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita Al-Quran ada tak? Ada. Tapi kita tak baca. Kalau baca pun tak faham. Allahu Akbar. Masalah besar. Tak pernah macam mana Ustaz? Ini malapetaka kita umat Islam. Maka ja'a al-midras. Al-midras yakni ketua rabai yang akan jaga At-Taurah. At-Taurah di zaman mereka macam buku besar. Ketah dia panjang lebar. Qal faja'a fa wada'ahu 'inda Rasulillah. Dia bawa al-midras, dia letak depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal thumma wada'a yadahu 'ala kalimah. Ketua ramai ni nak baca hukum Allah mengenai pelaku zina yang telah berkahwin, dia tutup satu kalimah ar-rajam. Dia sembunyi kalimah ar-rajam dengan tangan dia. Fa wada'a yadahu 'ala ayat ar-rajm atau kalimat ar-rajm wa qara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketua rabai Yahudi ni dia tutup perkataan hukum rajam dan dibaca ayat-ayat sebelum perkataan itu dan ayat selepas itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kat dia, irfa' yadak. Angkat tangan. Tangan engkau yang tutup kalimah ar-rajam, angkat. Bila dia rabai ini angkat tangan dia, maka orang ramai termasuk sahabat Rasulullah dan orang-orang Yahudi tengok kalimah ar-rajam. Maka dalam At-Taurah ada ke tidak hukum Allah mengenai pelaku zina? Ada ke tidak? Tidur ke mana? Ada ke tak? Nampak Syekhuna je yang sedar dengan saya. Ada. Kalimah ar-rajam ada dalam At-Taurah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Walaupun ulama Bani Israel tahu hukum Allah, tapi mereka menyembunyi ataupun tahrif ataupun baca sebelum dan selepas, tapi hukum Allah mereka tak baca. Inilah ulama Bani Israel. Ada ke tak ulama kita seperti mereka? Ramai. Manakah ulama umat Islam dulu? Hudud. Kita kalau dapat memerintah Malaysia, kita akan laksanakan hudud. Manakah mereka? Tak ada bunyi senyap tupah. Bukan di Malaysia sahaja, negara Arab pun sama. Hukum salat rapat saf adalah ada wajib dalam sunnah Rasulullah. Manakah ulama-ulama sunnah ataupun pro sunnah? Mereka yang buat bid'ah paling mungkar, bid'ah paling jijik sekali, iaitu salat boleh dijarakkan kerana wabak. Sedangkan tidak ada langsung dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad ataupun amalan sahabat. Mari mana? Wallahi tuan-tuan, sepanjang 2 tahun saya cari juga, ada ke tidak sahabat pernah buat salat jarak ketika wabak? Tak pernah jumpa langsung. Bahkan yang saya selalu jumpa, tidak boleh ijtihad kalau ada hadis Rasulullah. La ijtihad ma'an nas. Ulama tak boleh langsung membenarkan salat jarak, tapi mereka takut dengan pemerintah. Tengoklah, mereka akan hilang jawatan seorang demi seorang. Kesian mereka. Wallahi, seorang demi seorang ulama yang pro sunnah ni akan diuji oleh Allah sekarang. Mereka akan hilang jawatan yang mereka mempertahankan jual agama Allah demi jawatan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. Rupanya tujuan dan motif sebenar padri-padri Yahudi ini, bila mereka pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya mengenai hukum wanita dan lelaki yang berzina, motif sebenar bukan untuk mencari hukum Allah yang telah termaktub dalam At-Taurah. Sebenarnya mereka nak menjermus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kesalahan yang mereka lakukan. Allah kata, yaquluna in utitum hadha fakhudhu. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju dengan hukum kamu, iaitu tak perlu rajam pelaku zina, maka terus ambil hukum ini dan sebarkan di kalangan orang, Muhammad ikut hukum kami. Dan Muhammad langgar perintah Allah, iaitu melaksanakan hukum rajam terhadap pelaku zina. Yaquluna in utitum hadha fakhudhu.
Tapi kalau Muhammad tidak ikut hawa nafsu kamu, kalau Muhammad tetap menjelaskan hukum Allah yang ada dalam At-Taurah dan kemudian ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fahdharu, berhati-hati dengan Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan hukum Allah. Muhammad tidak mengkhianati risalah. Nampak tak? Yaquluna in utitum hadha fakhudhu wa in lam tu'tawhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala kata, golongan yang Allah nak uji mereka dalam agama, kalau Allah Subhanahu wa taala sesatkan dan tutup hati mereka, awak tak akan dapat menyelamatkan mereka. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizy. Golongan ini yang mengubah hukum Allah, melawan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersihkan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, di dunia akan jadi bangsa yang paling hina. Wallahi tuan, Yahudi, ingat, Bani Israel, bangsa yang paling hina di atas muka bumi ini. Tapi kenapa kita umat Islam menjadi bangsa lagi hina daripada mereka? Sebab kita pun dah ikut mereka. Kita telah melawan hukum Allah. Adakah negara Islam melaksanakan hukum Allah? Kalau orang berlaku zina, adakah dia akan rajam? Orang berlaku zina walaupun tak kahwin, adakah dia akan sebat? Orang Islam yang minum arak, adakah akan dilaksanakan hukum Allah atas dia? Tidak. Dah manakah ulama yang dulu nak mempertahankan dan hidupkan hudud? Manakah RU 533? Mana dia? Dulu kita hentam kerajaan dulu kerana nak menegak hukum Allah. Manakah ulama ini yang telah membisu 1000 bahasa? Saya bukan nak hentam mereka, tapi saya kata sebab tu Allah Subhanahu wa taala tak akan memberi kemenangan orang Islam atas Yahudi, tak akan, sampai kita rujuk betul-betul kepada Quran dan sunnah, rujuk kepada hukum Allah. Sebab tu Allah kata, tengok ayat 42, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Inilah ciri yang kedua dan ketiga yang ada pada Bani Israel, dan kita pun ada juga. Samma'una lil kadhib, cepat dengar cerita dusta, cepat percaya berita walaupun tidak tapis. Sekarang ni tengok ahli bid'ah ramai ke tidak? Ramai. Bawa cerita dongeng, penyembah kubur, penegak hadis dhaif dan palsu. Subhanallah, saya suka seorang ulama di Indonesia. Adik-adik duduk diam. Saya suka seorang ulama di Indonesia, moga Allah jaga dia, Maulana Asri. Ini seorang ulama yang tidak cari jawatan. Maulana Asri yang ada di Kelantan, seorang ulama hadis, Masya Allah. Saya dengar ceramah dia 6 tahun lepas. 6 tahun lepas Maulana Asri dah kata Syiah mungkin akan terpaksa undur di Malaysia dan malu, tapi akan digantikan dengan satu aliran yang penyembah kubur. Kita kenal mereka ini. Mereka ini kita akan tengok antara perangai mereka suka sangat gunakan hadis palsu dan dhaif. Bawa amalan-amalan yang menentang sunnah Rasulullah, dan mereka kita akan tengok banyak gunakan amalan sembah kubur. Amalan ini mari mana tuan-tuan? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam hadis yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur dan makam nabi dan orang salih mereka sebagai tempat ibadah dan tokong-tokong yang dipuja. Sebab itulah Allah kata sama'una lil kadhib akaluna lis-suht, makan rasuah. Orang Yahudi suka sangat makan rasuah. Ingat, bukan rasuah di kalangan ahli perniagaan, rasuah di kalangan, yang ni orang tak faham. As-suht, suht ni adalah duit yang disuap kepada ahli ilmu. Suht bukan hanya duit, tapi jawatan. Bila ulama diberikan jawatan, bila ulama diberikan title,
Bila ulama menjadi mufti, ini suapan. Awak sebagai mufti, bila seorang pemimpin dah bagi awak jawatan dan lantik awak tak boleh nak cakap benar. Mungkin awak akan melawan sunnah kerana nak pertahankan jawatan. Dan jawatan sebenarnya dia ada kemanisan sangat. Jangan cakap mufti. Ustaz mengajar di sebuah masjid, kalau dia cakap kebenaran, tauliah akan ditarik. Kadang-kadang sanggup melawan sunnah Rasulullah kerana kursi. Jakim. Mana ulama Jakim yang belajar di Madinah, belajar di Jordan? Manakah mereka untuk menentang ajaran sesat yang sedang masuk? Wallahu a'lam, Malaysia tidak lama lagi bukan hanya ajaran batiniyah dan ajaran penyembah kubur akan masuk. Kita akan tengok ajaran lebih dahsyat. Ajaran fahaman yang akan angkat seorang lelaki sebagai nabi ataupun rasul. Barulah akan muncul ad-dajjal yang besar. Kerana manusia dah tak ada pegangan, waliyadzubillah. Saya tak nak panjang, cukup setakat insya-Allah. Inilah sedikit sebanyak ciri-ciri Bani Israel dan Yahudi. Insya-Allah esok akan ada sambungan di mana kita akan tengok bagaimana ulama Bani Israel tidak menegak kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan menjadikan mereka beruk dan kera dan khinzir. Waliyadzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.